عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شكر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, alim ulama tempatan, pemimpin setempat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam surah yang mulia ini, sama-sama kita solat subuh berjemaah. Yang pahalanya semua orang dah khabar, dah tahu berapa dah. Iaitu seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Bagi mereka-mereka yang melazimkan berjemaah. Isyak malam tadi kalau berjemaah juga seolah-olah beribadah separuh malam, sekerat malam. Jadi mana kalau malam tadi isyak berjemaah, subuh ni berjemaah lagi, dapat 1.5. Semalam campur lagi setengah malam. Bayangkan kalau tiap-tiap hari dapat pahalanya 1.5 malam, 1.5 malam, 1.5 malam sampai kita padam. Banyak kepada tu. Tu salah nak kira pula. Tak payah kira. Kira banyak udah buat aja. Yang bila kira-kira udah banyak pada aku ni, aku tak payah lagi buat. Jangan. Sampai bila? Sampai padam. Sampai kita dijemput oleh Allah SWT dalam keadaan berjemaah. Rasulullah dekat nak wafat pun menjemput berjemaah lagi. Dekat benar nak wafat. Ambil wudu, pengsan. Sudah-sudah, sudah semayang belum? Belum, kata dia sahabat. Dia ambil wudu lagi. Pengsan lagi. Sudah balik. Pengsan lagi, ambil wudu balik. Pengsan lagi, sudah balik 4 kali. Lah-lahnya, apa kata dia? Dia suruh dia tak lalu jadi imam lagi dah. Suruhnya Abu Bakar jadi imam. Itu kan. Sampai dia wafat. Masih berjemaah. Kita ada tak seorang-seorang semayang di rumah? Kalau ada, semayang itu dipanggil semayang sesat.
Sembahyangnya sesat. Dia bukan saya ngabur ni. Nabi kita Muhammad ngabur ni. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu saja tak siap nak datang, tak ada uzur, tak ada alasan, saya malas aja, bukan tak dengar azan, cuma bertakti je maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, kata Nabi kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Sesat tu. Lepas tu lebih-lebih lagi bagi orang lelaki, fardu kifayah dia berjemaah jangan seorang-seorang di rumah. Ini dah di rumah seorang-seorang je. Dia dianjung, isteri dalam bilik, anak-anak dalam bilik masing-masing. Tu yang semayang tu, yang tak semayang lagi cerita, lain ceritanya lagi teruk. Dia ni yang semayang tu, sesat tu Baik. Hadis yang kita nak baca ni masih lagi hadis yang ketiga. Dia ni lebih orang sama dengan hadis yang kedua tu. Hadis yang kedua tu dia tanya tentang iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Panjang hadis tu. Yang ini khusus tentang Islam aja. Dia dengar sebuah sabda iaitu namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar apa namanya perawinya, anak Presiden Umar. Dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, dirikan kamu 5 perkara dirikan Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua mendirikan sembahyang, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat pergi haji ke Baitullah, yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Dah kita baca separuhnya. Untuk pagi ni sambung lagi pembacaan kita. Kita huraikan pagi ni apa yang dikatakan syahadah. Syahadah, sembahyang, zakat, haji dan puasa. Siapa ada kitab buka muka surat 121. 121 nombor 2. Syahadah, sembahyang, zakat, haji dan puasa. Syahadah ialah pengakuan atau penyaksian. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, apa? Raghib GS tu kain Raghib bukan Raghib. Berkata Ar-Raghib kain Al-Asfahani bahawa syahadah itu ialah perkataan yang terbit dari suatu pengetahuan, hasil dari pandangan. Itu musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan. Musyahadah. Hati atas atau mata. Musyahadah mata atau disaksikan oleh mata atau disaksikan oleh hati. Jadi nak dua-dua lah. Lebih-lebih yang kita hati. Kena hati tu kena ingatkan. Dia syahadah ni. Iaitu mengucap kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. 1 syahadah Allah, yang satu syahadah Rasul. Syahadatullah macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah Rasul apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebab betul-betul. Asyhadu. Jangan asyhadu. Tak betul. Asyhadu alla al. Jangan an. Non mati jumpa dengan lam. Idgham bila gunnah. Jangan bunyikan non tu. Dia masuk dalam lam. Asyhadu al. Siapa sebut asyhadu an la tak betul. An la tak betul. Al. Asyhadu an la. Idgham kamil. Artinya idgham yang sempurna. Masukkan sempurna dalam lam tu. Jangan asyhadu an la tak betul. Asyhadu an la.
Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sayang kena Allah. Dengan asyhadu an la ilaha illallah tak betul. Dia mat arid disukun paling komannya 2 harakat. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Ya. Azan tak ada masalah lah. Selalu azan tu panjang tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai 6 harakat tak apa. Paling komannya 2 harakat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dengar tu, dengar dulu. Wa asyhadu anna, dengar. Nun bersabdu tu dengar. Wajibul gunnah, wajib dengar. Wa asyhadu anna Muhammad pun dengar. Muhammadar. Dar ya, bukan dar aja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dar. Nah, mengucap kan nak berkursus juga tau. Nak didengarkan kepada orang yang tahu juga dia bab macam ni. Kadang-kadang Allah sakit telinga dengarnya. Tak betul. Tuan-tuan tadi lah tak betul semua betul lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dar ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah panjang 2 harakat ya. Hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah aja tak betul. Dia mesti 2 harakat. Pasal mat arid lis sukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Kena betul-betul. Kecuali kalau dia baru nak masuk Islam, itu tak apalah ya, kerana dia pelet-peletnya tak hilang lagi, pelet Chinanya tak hilang lagi, pelet Indianya tak hilang lagi, pelet Jepunnya sebagainya, tak apa. Salah pun tak apa. Tapi bagi orang yang dah lama Islam, kena lebih-lebih dalam sembahyang, kena baca betul-betul. Kalau dia dah penat je, ya, penat je sembahyang, tak sah, tak terima dia Tuhan. Kalau tak betul harkatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih-lebih sebenarnya Zuhur dan Asar tak berbunyi ya. Kadang-kadang nak laju je. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak betul ya tu. Kalau tak betul penat aja sembahyang. Tak ada pahala. Dengar ke dah mana? Bukan suruh dengar je, suruh buat. Kalau tak apa tak guna ngaji. Baik, itu syahadah ya. Kemudian sembahyang. Sembahyang pun kena baca betul-betul. Dia ada rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca selawat akan Nabi. Yang kelima membaca salam. 5 rukun qauli mesti disebut. Dalam hati tak sah. Mesti paling komannya kedengar telinga sendiri. Nak dengar telinga sendiri tu. Itu rukun qauli. Dan mesti betul bacaannya. Kerana dia merupakan rukun. Rukun tu kalau salah baca tak betul. Tak betul, tak sah. Tak sah, macam tak buat. Kena betul-betul. Zakat lain lah. Dah cukup hal, cukup nisa tu zakat. Tak payah lafaz apa-apa. Puasa pun ada benda-benda yang batalkan. Baik. Betul baca sikit-sikit ya. Syahadah ialah pengakuan atau penyaksian. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani bahawa syahadah itu ialah perkataan yang terbit dari suatu pengetahuan. Dia tahu. Nak tahulah, kalau tak erti makna tak sah lagi lah. Terbit dari satu pengetahuan, hasil dari pandangan. Hasil boleh nampak dengan mata. Mata tak nampak, mata kan nampak pun nampak Allah. Tapi mata hati nampak tak? Dengan mata hati, itu mata. Atau musyahadah, hati ataupun mata. Anak-anak mata tak dapat lah mana tengok Tuhan. Tapi dalam hati kena sedar bahawa Allah itu ada.
Terasa Allah tu ada. Bila kita sedar Allah itu ada. Macam mana Allah yang ada? Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Ya, sedar betul. Kalau kita sedar betul-betul Allah tu nengok, nampak aja, lalu ke nak ambil nombor ekor. Tuan-tuan, lalu kan? Lalu ke nak minum arak. Lalu ke nak mencuri doyan. Lalu ke nak mengambil rasuah. Lalu ke nak nari tengah jalan. Allah nampak aja. Itu satu. Yang kedua, Allah dengar aja. Kalau kita sedar, terasa betul dalam hati kita, Allah tu dengar aja. Lalu ke nak mengumpat. Lalu ke nak mengadu domba. Lalu ke nak mencarut. Lalu ke nak menghina orang. Dan kita sedar Allah tu mengetahui je. Dia tahu. Walaupun terselit dalam hati, Allah tahu dah. Tahu. Kalau tahu betul, ada dah. Berani ke nak berniat melakukan kejahatan. Aku malam sekarang nak pergi naik kelab. Berani kan? Sedangkan Allah tahu. Aku esok nak pergi mencuri doyan. Berani kan? Belum buat lagi, baru dalam hati. Tapi dia sedar Allah tu tahu. Tak berani langsung. Ya? Kenapa? Kerana dia sedar Allah tu tahu je belakang. Jadi itu sifat Allah tu kena dia rasakan dalam hati kita. Baru terkawal pergerakan kita. Ya? Apa namanya? Terasa betul. Menurut pengertian ini, syahadah adalah satu pengakuan yang dilahirkan oleh perkataan yang terbit dari keyakinan hati. Nak yakin betul-betul. Nak diamalkan. Kalau betul-betul yakin, nak amal. Kalau betul dia tak amal, maknanya tak yakin lah. Betul, iman tu ada 5 peringkat. Yang pertama namanya iman taklid. Yang kedua namanya iman ilmu. Yang ketiga nama iman ayan. Yang keempat namanya iman hak. Yang kelima namanya iman haqiqah. 5 peringkat iman. Yang pertama namanya iman apa? Iman taklid. Iman ngekor-ngekor. Iman paturut. Iman ikut-ikut. Orang percaya, dia percaya. Orang kata Allah tu ada, dia kata Allah tu ada. Tapi dia tak boleh buktikan. Tak ada dalil. Tak ada terasa di hati dia tu Allah pun ada. Iman taklid. Iman yang mula-mula. Iman yang asas sekali, itu taklid. Ngikut orang. Ustaz kata ada lah, bapa kata ada lah, mak kata ada lah, ustazah kata ada lah. Itu je dia. Itu je. Itu namanya iman taklid. Ulama mengatakan iman taklid itu tak sah lagi. Tak sah lagi. Kalau dia mati dalam keadaan iman taklid tu, mati dalam keadaan tak beriman lah tu. Kebanyakan ulama mengatakan betul. Ada ulama mengatakan sah, tapi syarat imannya itu betul-betul. Dia percayakan Allah yang sebenarnya. Yang kedua, dia percaya itu mesti 100%. Itu boleh terima. Kalau ragu-ragu lagi, tak terima lagi. Itu dia. Yang kedua, iman ilmu. Iman ilmu ni tuan-tuan, dia hanya tahu di otak. Tapi tak terasa di hati. Faham ke cakap saya ni? Tahu di otak, tapi tak terasa di hati. Faham ni? Otak tahu. Neraka tu dahsyat. Neraka tu menakutkan. Neraka tu sangat teruk, tak tahan kita. Tak tahu tu, tapi tak terasa. Hati tak takut. Sebab neraka lantak lah masuk neraka. Itu iman ilmu namanya. Jadi iman ilmu tu masih lagi bahaya. Apa buktinya? Orang yang tak semayang tu tahu ke tak semayang tu wajib, tuan-tuan dan puan-puan? Tahu, tapi kenapa tak semayang? Kenapa tak semayang? Tak terasa takut kepada neraka. Orang yang tidak menutup aurat tu, wanita-wanita yang tak menutup aurat tu, tahu tak bahawa menutup aurat tu wajib? Tahu. Tapi ada tak yang terpongeh lagi? Terpongeh lagi. Kepala tak tudung, pakai belah t-shirt, ada tulis belah tu. Apa tulis belah t-shirtnya? Depan tulis apa? Dia jenuh dah ngajarnya. Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis apa? Salah. No problem. Pandai. Dia tahu kita tahu benda tu berdosa. Tapi ada tak yang buat juga? Ya.
Kata di hati, tahu di otak tapi tak terasa di hati. Anda akan selamat. Paling komatnya iman ayan. Iman ayan namanya. Ayan, dah sebut betul ayan. Bukan ayan, ayan tu pinggan ayan. Ni iman ayan, iman yang terasa di hati. Dia terasa Allah tu Maha melihat, dia terasa Allah tu Maha mendengar, dia terasa Allah tu Maha mengetahui. Lalu dia pun berjaga-jagalah. Dia tak nak buat sesuatu yang Allah nampak, sesuatu yang Allah benci. Dia terasa benar. Iman ayat paling komanya selamatlah. Mayang tak tinggal, nutup aurat tak tinggal, ngaji tak tinggal, kerana dia tahu Allah tu nampak belaka, Allah tu sedar belaka, Allah tu tahu belaka, Allah tu mendengar belaka. Itu iman ayat paling komanya. Cuma iman ayat ni dia belum ada rasa kemanisan iman, belum seronok lagi. Dia buat tapi tak seronok. Kalau dia semayang. Tapi kalau Tok Imam tu baca Sabihai, ngamuk dia dalam hati. Apa Tok Imam ni baca Sabihai tu? Panjang tu no. Bacalah inna ataina bukan tak sah ni. Ada dah orang terasa apa tu? Tak seronok. Kalau mengaji orang juga, nak lekat habis je. Ya Allah, Ustaz tu panjang lama benar, nunggunya. Dia nak lekat habis je. Itu tak seronok tak seronok melakukan ibadat, tak dapat lagi kemanisan iman. Kena akan betul-betul diterima Allah Ta'ala, kena pergi tingkat yang keempat tu. Apa dia? Iman hak namanya. Iman apa? Iman hak. Macam para sahabat. Itu semua para sahabat iman hak belaka. Abu Bakar iman hak, Umar iman hak, Osman iman hak, Ali pun iman hak, Abdul Rahman bin Auf iman hak, Sa'ad bin Abi Waqqas iman hak. Itu mereka tu yang memang terasa benar. Terasa benar Allah tu ada. Dan dia sedar Allah tu melihat, Allah tu mendengar, Allah tu mengetahui dan sebagainya. Sebab mereka tu paling malas, paling pudi, paling koyok, paling curut, paling tak guna sahabat-sahabat tu. Sehari semalam mereka semayang sunat aja 100 rakaat. Siapa ada semayang 100 rakaat saya semalam angkat tangan, saya nak tengok mana orang. Dia nak gambar, nak masuk dalam Facebook, nak masuk dalam TikTok. Ini TikTok tau. Itu dia. 100 rakaat sehari semalam. Orang-orang seperti Umar, orang-orang seperti Abu Bakar, orang-orang seperti Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan sebagainya. Sentiasa aja. Sebab Rasulullah puji mereka. Sahabat tu Rasulullah puji. Apa kata Rasulullah? Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana saja para sahabat tu, nescaya kamu dapat petunjuk. Nak ikut siapa boleh? Asalkan sahabat. Rasulullah puji mereka. Mereka tu bila dia suruh buat, terus buat. Macam Abu Bakar tu, dia jemput Rasulullah berhijrah, hari itu pergi berhijrah. Sekarang senang nak hijrah ni, tenang. Hijrah tu bukan melancur sekejap. Apa? Pindah betul-betul. Senang ke? Nak ninggalkan kebun, nak meninggalkan binatang ternakan, nak meninggalkan harta. Ada setengah tu meninggalkan isteri pun ada. Senang ke? Tapi Abu Bakar kejap tu, hari tu panggil, hari tu pergi. Tinggal isteri dan anak, tinggal kebun-kebunnya. Dia pun tak ada banyak kebunnya. Tinggal. Itu dia sahabat-sahabat tu. Umar macam tu juga. Osman macam tu juga. Semua mereka tu iman hak belaka tu. Yang kelima iman apa tadi? Haqiqah. Sebut haqiqah. Bukan aqiqah. Aqiqah nyembelih lembu. Ini haqiqah ini bukan iman kita, iman Rasul-Rasul Iman Nabi Musa, iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman Nabi Ibrahim. Ya Rasul-Rasul. Kita bukan taraf kita lah iman haqiqah ni. Baik, itu jenis-jenis iman Ini nak sedar tu. Bila sedar Allah tu
Tahu belaka, terdoa Allah tu dengar je tak berani kita melakukan maksiat. Itu nama syahadah. Pengakuan yang dilahirkan oleh perkataan yang terbit dari keyakinan hati. Keyakinan yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan. Itu nak belajar. Nak semayang kena belajar semayang. Nak zakat kena belajar zakat. Nak haji kena belajar haji. Nak umrah kena belajar umrah dan sebagainya. Ya. Apa saja perbuatan dalam Islam itu mesti dengan ilmu. Sudah ada ilmu kena amal. Dengan ilmu banyak je tapi tak amal, itu tak guna juga. Kadang-kadang gitu lah bila kamu tahu je tapi tak buat. Ya ada dah beralasan tu. Dia ngapa kamu buat? Tahu je tapi tak buat juga. Semayang apa cuma tahu je. Jangan tinggalkan semayang, tahu je tapi tak semayang juga. Tahu aja tak guna. Mesti diamalkan. Siapa ada ilmu tidak diamalkan seperti pokok yang tidak berbuah. Pokok banyak tapi tak ada buah. Apa guna? Kan tuan? Pokok banyak tapi tak ada buah. Apa guna? Tebang bakar ni. Pokok punya banyak. 1000 pokok. Dokoyan. Dokoyan Yusan King lah tu. Tapi sepokok pun tak ada buah. Apa guna? Tahun ni tak buah, tahun depan tak buah, 10 tahun lagi tak buah. Pokok kena besar endang tapi tak buah. Apa beda? Apa kena? Ditebang je buat kayu api. Itu ya. Itu ada pepatah Arabnya bukan hadis ya. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Tapi nak beramal kena ada ilmu. Nak beramal kena ada ilmu. Semayang kena ada ilmu semayang. Puasa kena ada ilmu puasa. Zakat kena ada ilmu zakat. Lebih lagi pergi haji kena ada ilmu haji. Kena tahu apa beza antara rukun dan wajib. Rukun haji lain, wajib haji lain macam mana. Umrah kena ada ilmu umrah. Kerana kalau amal tanpa ilmu tak diterima Tuhan. Al-amalu bila ilmin mardud kata Nabi ya. Amal tanpa ilmu ditolak. Jadi nak ada dua-dua. Ilmu nak ada, dah ada ilmu apa buat? Amalkan. Baru diterima Allah Ta'ala ya. Itu dia syahadah tadi ya. Dengan ilmu. Keyakinan yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan. Dan maksud dari syahadah ialah pengakuan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Syahadah ini adalah sendi. Sendi guna tak? Badan kita ada sendi ke tak? Berguna ke tak sendi? Kalau tak ada sendi macam mana? Tegak aja lah. Saya nak tak ada sendi, jangan dari sana, tak boleh lah. Kena apa waktu je? Tangan ni tak ada sendi macam mana? Betul je lah. Macam nak kalau kopi tu aja? Macam nak makan nasi? Makan nasi ada sendi kan? Cari banyak sendi. Gitulah. Kata orang sendi kita ni ada 124,000 sendi dalam badan kita ni. Yang banyak. Jari ada sendi, tangan ada sendi, tengkuk ada sendi, kaki ada sendi, banyak. Sendi saja. Itu sendi. Rasulullah syahadah ini adalah sendi atau rukun. Rukun pertama. Nak jadi orang Islam kena syahadah, kena ngucap dulu. Rukun yang pertama. Yang daripada yang lain-lainnya. Sekiranya tidak ada syahadah ini sebagai tanda keimanan, maka tidaklah ada Islam. Dia nak mesti syahadah dulu baru dia diterima sebagai orang Islam. Bila diterima sebagai orang Islam, dapat ada hak-hak orang Islam dia. Maka tidaklah ada Islam itu sama sekali. Tidaklah ada erti semayang dan lainnya. Kalau tak ada tak. Kalau dia bukan beriman, semayang dia terima Tuhan kan? Belum mengucap dua kali syahadah, dia semayang ikut. Terima Tuhan kan? Banyak orang kafir ada orang tu. Dia ikut semayang tapi belum mengucap. Orang puasa dia puasa tapi belum mengucap dua kali syahadah. Sah ke puasanya? Tak sah. Dia mesti mengucap dulu dua kalimat syahadah. Menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Saksikan betul-betul dalam hati dan yakin betul-betul.
Yakin betul apa yang disaksikannya. Kadang-kadang dia sebut je tapi tak yakin. Lepas itu nyembah berhala balik. Tak tahu ni. Setelah syahadah maka dalam hadis tersebut diterangkan pula tentang mendirikan sembahyang. Lepas syahadah apa buat? Sembahyang. Itu sebab mana yang orang yang kafir masuk Islam setelah mengucap 2 kalimah syahadah, masuk aja waktu sembahyang, wajiblah dia sembahyang. Wajib. Apa kata wajib? Tuan, apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Wajib sembahyang ya. Sembahyang tu lah nak didirikan. Jadi dalam Quran waqtimus solat, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Dia tak suruh kita sallu, sembahyang aja tak. Dirikan oleh kamu akan sembahyang. Artinya apa? Sembahyang tu ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud dan sebagainya. Itu namanya dirikan sembahyang. Jadi ada dah tarekat-tarekat yang menyeru penganutnya, pengamalnya tu sembahyang cara dalam hati je tak? Sembahyang hati je tak? Ada dah tarekat-tarekat dalam dunia ni dia menyuruh pengikutnya sembahyang dalam hati je. Ada ke tak ada? Ada. Kan masih ada lagi. Asal sembahyang dalam hati tu dah lah, hati kena baik ni. Sudah tu. Tak sah. Tanda tidak ada contoh apa itu. Rasul tak pernah apa itu. Nabi ada ke sembahyang dalam hati aja? Nabi Muhammad sembahyang dalam hati aja ke atau dia mendirikan sembahyang? Dia mendirikan sembahyang ya. Ini dah ada jenis tu. Masih ada lagi. Sekarang ni masih ada lagi. No. Ada satu kumpulan. Dia sembahyang dalam hati aja. Susah ke bawah mana lah. Tapi saya tahu lah. Dan saya ni kata dalam negara ni kata saya tahu lah mana tempat-tempatnya. Jadi tak betul. Sembahyang tu kena didirikan. Itu nak ada ilmu. Berdiri macam mana? Rukuk macam mana? I'tidal macam mana? Sujud macam mana? Kena ada ilmu. Tak ada ilmu macam mana buat? Itu kadang-kadang rukuk baca sembahyangnya, i'tidal baca sembahyangnya, bacaan pun tak betul kadang tu, dan sebagainya. Kena ada ilmu ya. Baik. Setelah syahadah, dalam bab tersebut diterangkan pula tentang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang berarti melaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta khusyuk di dalamnya, memikirkan makna-maknanya dan mengenangkan atau mengenang Allah dengan segala kebesarannya. Itu sembahyang. Disebut Allahu Akbar, terasa dalam hati. Apa yang terasa dalam hati? Allah Maha Besar ya. Kena khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sembahyang tu kira beruntung. Sama ngapakan? Allah ngapakan? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyangnya. Nak khusyuk tak ada? Ada 6. 6 kaedah nak khusyuk. Yang pertama kena ada rasa ta'zim. Apa ta'zim? Kena rasa membesarkan Allah Ta'ala. Bila sebut Allahu Akbar, siapa yang besar? Allah. Yang lain semua tak ada. Yang lain semua seolah-olah tak ada. Allah aja ada. Ya. Itu membesarkan Allah. Itu namanya ta'zim. Jangan rasa diri benar. Handai aku ni Allah. Aku ni handai. Aku je yang datang. Tu imam tak ada. Aku je yang rajin. Jangan. Dia mesti merasakan Allah yang maha besar. Allah tu memiliki segala-galanya. Yang pertama besar. Yang kedua namanya haibah. Haibah tu merasakan Allah itu hebat. Tadi besar. Ini apa? Hebat. Apa hebatnya? Berkuasa, mengetahui, memiliki segala-galanya, hebat Allah Ta'ala ya? Yang kedua. Yang ketiga namanya at-tafahum. Apa arti at-tafahum? Faham apa yang dibaca.
Kalau dia baca je tapi tak faham, burung tiung pun boleh. Tapi dia tak faham. Kena faham. Ada doa dalam sembahyang, kena faham apa doanya. Ketika duduk antara dua sujud, ada tak doa? Tuan-tuan dan puan-puan, ada doa dah. 8 permohonan kita ketika duduk antara dua sujud tu. Rabbighfirli nombor 1, warhamni nombor 2, wajburni nombor 3, warfa'ni nombor 4, warzuqni nombor 5, wahdini nombor 6, wa'afini nombor 7, wa'fu anni nombor 8. 8 permohonan kita. Ya. Rabbighfirli apa artinya? Ampunkanlah segala dosa-dosa aku. Kita minta ampun dosa kita. Warhamni apa artinya? Rahmatilah aku. Tidak ada tanda rahmat Allah. Tidak ada tanda rahmat Allah. Nama apa? Rahmat Allah nama apa? Nak melayakkan masuk dalam syurga. Kerana kita boleh masuk dalam syurga hanya dengan rahmat Allah. Tak ada rahmat Allah yang mimpi untuk syurga. Ya? Warhamni. Wajburni, cukupkanlah apa yang tak cukup. Tak cukup iman, cukupkan. Tak cukup pahala, cukupkan. Tak cukup kesihatan, cukupkan. Minta cukup dengan Allah Ta'ala. Itu wajburni. Warfa'ni, angkatlah aku. Apa yang nak diangkat? Badan kita angkat atas pokoknya. Apa yang nak diangkat? Darjat kita ni minta diangkatkan. Tinggikan pangkat kita di akhirat. Dapat pangkat al-muflihun, al-faizun, al-abrar, ashabul yamin. Itu pangkat-pangkat di akhirat. Itu warfa'ni. Warzuqni. Apa itu warzuqni? Berilah rezeki kepadaku. Tak kita nak rezeki. Tuan-tuan, puan-puan, tak kita nak rezeki. Rezeki itu bukan mamam je. Saya nampak mamam lalu begini ni. Bukan itu aja rezeki. Ilmu rezeki kita. Kesihatan rezeki kita. Ketenangan jiwa rezeki kita. Ya. Itu kita rezeki tu. Udara yang kita sedut tu rezeki kita. Rezeki. Mata yang boleh tengok tu rezeki kita. Semua rezeki. Telinga yang boleh mendengar tu rezeki kita. Itu semua rezeki. Minta warzuqni. Apa? Wahdini. Apa tu wahdini? Berilah petunjuk kepada aku. Aku minta petunjuk dari kamu. Ya? Petunjuk tu kita nak yang baik-baik ke nak yang jahat? Petunjuk ada 2. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik itu dari Allah, yang jahat itu dari setan. Anak dari Allah kan dari setan. Yang kita minta kepada siapa? Kepada Allah, kepada setan? Allah. Minta petunjuk supaya aku jadi rajin, supaya aku beriman, supaya aku berjuang jalan Allah, supaya aku sentiasa membantu fakir miskin dan sebagainya. Itu petunjuk. Minta petunjuk. Wahdini. Wa'afini apa? Sejahterakanlah daku. Apa sejahtera? Sejahtera iman, sejahtera badan, sejahtera kesihatan, sejahtera pahala dan sebagainya. Minta sejahtera. Wa'afini. Wa'afani, maafkanlah aku. Mula minta ampun, betul minta maaf. Ujungnya minta maaf. Itu 8 permohonan kita ketika duduk antara dua sujud. Itu buat saya pelik macam mana ada orang duduk antara dua sujud. Tamanina tak ada. Lepas sujud Allahu Akbar. Allah bukan sujud pelik. Apa benda yang diminta? So tuan-tuan kena at-tafahum. Itu yang ketiga ya, at-tafahum, faham. Yang keempat apa? Malu. Al-haya'u, artinya malu. Bukan malu nak jadi imam. Bukan malu nak pakai sorban. Bukan malu nak pakai jubah. Itu malu tak bertempat. Kita malu dengan Allah Ta'ala kalau orang azan kita nahi ni tak ada gaya nak bertindak menyahut azan itu. Malulah dengan Allah. Orang azan dia nahi ni pergi kedai macam rokok lah dulu. Beli rokok lah dulu. Orang dah azan. Malulah kalau lambat-lambat semayang. Malulah kalau pakai seluar pendek sana kemari. Nak malu dengan Allah. Al-khaya'u ya. Itu al-khaya'u.
Itu yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam, syukur dan alhamdulillah. Syukur dan alhamdulillah. Kita syukur kita boleh sembahyang. Kerana bukan semua orang boleh sembahyang. Ada tak orang tak boleh sembahyang? Ada tak orang yang boleh sembahyang tapi tak sembahyang? Syukur kita ni boleh sembahyang. Itu 6 perkara kena khusyuk ya. Kalau khusyuk dalam sembahyang baru dapat keuntungan dekat Allah ya. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan untung juga mereka-mereka yang menghindarkan daripada perkataan yang sia-sia. Nah, yang sia-sia tidak hindarkan. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang mengeluarkan zakat. Nah, itu dia untungnya. Itu nak buat semua tu. Baik. Mana ke dia? Imam Al-Ghazali dalam uraiannya mengenai betul kata betul tu? Betul ya? Imam Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali dalam uraiannya mengenai erti mendirikan sembahyang mengatakan bahawa di antara ertinya ialah engkau menjaga akan jiwa sembahyang. Apa jiwa sembahyang? Khusyuk tu lah. Ya. Ruhus salah al-khusyuk. Jiwa sembahyang tu ialah khusyuk. Orang yang sembahyang tak khusyuk, sembahyang tak ada jiwa. Apa tak ada jiwa? Sembahyang yang mati. Ya, sembahyang mati. Kalau benda mati kita panggil apa? Benda mati kita panggil apa? Ayam dah mati panggil apa? Bangkai. Sembahyang mati? Sembahyang bangkai lah. Itulah kita nak persembahkan Allah. Siapa nak menyembahkan Allah bangkai? Angkat tangan. Saya nak tengok mana ke orang. Nak angkat gambar mana ke dia orang. Itu nak kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi mana orang sembahyang tak ada roh tu sembahyang bangkai namanya. Bila sembahyang bangkai, itulah nak kita sembah kepada Allah. Terima Tuhan kan? Tuhan terima ke kita sembahkan bangkai pada dia? Jadi ada roh tu. Nak betul? Nak ada roh kata Imam Ghazali ya. Jiwa ya, jiwa sembahyang. Engkau menjaga akan jiwa sembahyang, iaitu ikhlas. Nak ada ikhlas, itu jiwanya. Ikhlas sembahyang kerana Allah saja. Dan ialah engkau menjaga akan jiwa sembahyang, iaitu ikhlas dan kehadiran hati. Hati itu mesti hadir dalam sembahyang. Sedar apa yang dibaca. Kehadiran hati di dalam segala kebahagiaannya. Maka janganlah engkau sujud dan rukuk melainkan apabila hati engkau sudah bersedia melakukan khusyuk. Rukuk tu khusyuk, tanda tunduk, tanda kita ni hina. Kita tunduk kepada yang mulia. Siapa yang mulia? Allah yang mulia. Kita ni hina. Itu cukup ya. Melainkan apabila hati engkau sudah bersedia melakukan khusyuk lagi sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh anggota engkau yang zahir. Kerana yang dikehendaki ialah kepatuhan hati dan bukan kepatuhan anggota badan. Bukan rukuk tu yang pentingnya. Jiwa kita tu yang rukuk bersama tu ya. Badan kita rukuk, betul lah tu. Tapi kalau jiwa tak rukuk, merasakan diri kita besar, merasakan diri kita hebat, merasakan diri kita tu agung, apa dah? Terima Tuhan tak? Tak terima Tuhan ya. Jadi maknanya badan dan hati dua-dua. Mesti rukuk tu ya. Kena ada dua-dua. Ya. Kerana yang dikehendaki ialah kepatuhan hati dan bukan kepatuhan anggota badan. Dan kerana itu maka janganlah engkau berkata Allahu Akbar. Iaitu Allah yang Maha Besar. Padahal dalam hati engkau ada lagi yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi duit lebih besar daripada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lagi emas lebih besar daripada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lagi jawatan lebih besar daripada Allah Ta'ala. Dan sebagainya. Jangan ada itu ya. Yang besar hanya apa? Allah Ta'ala yang besar ya.
Padahal dalam hati engkau ada lagi yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah engkau berkata apa dah? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Wajjahtu wajhi. Artinya aku hadapkan wajah aku dan hati aku betul nak dihadapkan. Wajjahtu wajhiya. Ya. Artinya aku hadapkan muka aku dan juga hati aku sepatutnya, ya. Melainkan hati engkau sudah menghadapi dengan semuanya kepada Allah Taala. Semua kita menghadapkan muka kita pandang kepada Allah, hati pun kita ingat Allah Taala. Jangan tengah semayang nampak Syaifah Ani. Tengah semayang nampak Marilyn Monroe. Kenal? Siapa tak kenal? Tengah semayang nampak Elizabeth Taylor. Tak kenal? Tak kenal? Ya Allah. Tengah semayang nampak David Beckham. Tak kenal? Siapa tak kenal kat tangan? Ni orang lelaki depan. Orang perempuan belakang tu mungkin tak kenal. Tengah semayang nampak Lee Chong Wei. Ya? Dan sebagainya. Dia nak hati pun nak ingat je kan, ingat belaka. Melainkan hati engkau sudah menghadapi dengan semuanya kepada Allah. Kepada Allah saja dan berpaling terus dari yang lainnya. Semuanya lain seterusnya janganlah engkau berkata alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Kecuali apa? Hati pun turut menyatakan puji bagi Allah, ya. Mengatakan syukur kepada Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah, ya. Hati pun nak sebut betul juga. Melainkan hati engkau telah penuh dengannya. Berarti kita syukur dengan Allah Taala. Dan janganlah engkau berkata wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah aku minta tolong. Ada tak? Baca Fatihah sebut wa iyyaka nasta'in ada? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah yang aku sembah dan akan dikaulah aku minta pertolongan. Minta tolong dengan Allah saja. Ya. Itu iyyaka nasta'in. Dan akan dikau kami bermohon pertolongan. Melainkan engkau terasa betul akan kelemahan dan kedaifan engkau. Jadi minta tolong dengan Allah tu, orang minta tolong tu orang lemah ke orang kuat? Selalu minta tolong dengan orang. Orang lemah ke orang kuat? Jadi kita minta tolong dengan Allah, terasa kita ni lemah. Apa tak ada. Apa ada kita? Apa ada kita? Apa tak ada. Mata boleh tengok, Allah bagi tengok. Telinga boleh dengar, Allah bagi dengar. Mulut boleh cakap, Allah bagi boleh cakap. Kita apa yang ada? What have you got? Nothing. Sekali lagi, what have you got? Nothing. Everything that you have now belongs to Allah. Apa yang ada pada kita tu Allah yang punya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali sebagaimana yang tersebut dalam adalah semata-mata menyatakan bahawa yang utama bagi orang yang semayang ialah jiwa atau hakikat semayang. Bukan rangkanya, bukan badannya atau rupanya yang zahir saja. Tapi nak buat juga, nak ada dua-dua. Tapi bila ada dua-dua, yang Allah pandang yang mana? Zahir ke batin? Allah pandang yang batin. Zahir tu buat. Bila buat dua-dua, Allah pandang yang batin. Zahir Allah bukan tak pandang, tapi Allah lebih utamakan yang batin. Allah khabar dalam Rasulullah khabar dalam hadis. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Ya. Wa amalikum bukan wa amwalikum wa amalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu yang cantik. Tak tengok di Tuhan, tak ada kagum dia tengok kamu yang cantik tu. Kamu yang handsome tu tak ada kagum Allah nama. Kenapa? Kenapa Allah tak kagum? Dia yang menciptanya, apa nak kagum kan? Wa amwalakum, dan juga harta kamu. Jangan kamu, Allah tak pandang harta-harta kamu yang banyak. Kerana harta itu siapa bagi? Allah yang bagi. Tapi Allah pandang hati-hati kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah pandang hati-hati kamu. Betul tak kamu bertuhankan Allah? Betul tak kamu memuliakan Allah? Betul tak kamu menyembah Allah? Itu tengok ya.
Wa a'malikum, dan juga amalan-amalan hati kamu. Itu yang Allah tengok ya. Jadi bukan berarti apa yang zahir aja ya. Dia nak yang hakikat tu. Menyatakan bahawa yang utama bagi orang yang semayang ialah jiwa atau hakikat semayang. Ya. Demikian berarti bahawa jika seorang itu mendirikan semayang, maka sekalian anggota yang zahir dan yang batin, iaitu hanya jiwa, iaitu hatinya, jiwanya, perasaannya dan fikirannya, mestilah sama-sama mendirikannya. Jadi semayang belaka, hati semayang, jiwa semayang, fikiran semayang, semua tu ya. Supaya sempurna pengertian semayang yang sebenarnya ya. Alright, hak itu dulu ya. Mengeluarkan zakat itu akan datang ya. Semayang hak itu. Ya. Akan datang kita baca macam mana mengeluarkan zakat. Apa nak mengeluarkan zakat? Baik, untuk itu ya, pukul 7.29 dan 7.30 ya. Cukup ke belum? Sahuai lah. Mana kuntang aja ya. Kopi dah lalu. Ya. Kopi dah lalu. Mi goreng yang boleh nampak tadi. Mi goreng kan bentar. Baik, sekian dulu untuk hari ini. Dan saya insyaAllah lepas ni nak pergi orang kahwin di Sekincang. Tahu di mana Sekincang? Mana ada? Cucu nak bukan cucu betul, cucu saudara. Dia dengan anak. Bapaknya dah tak ada, maknya dah tak ada. Yang ada pak saudara. Tak, saya minta orang pergi pun. Bukan sekincang, sekinjang ah. Bukan sekincan. Sejangkang. Tu. Mana? Kata lagi je. Sejangkang. Doakan selamat. Hari ini semua program saya batal. Sini aja tak batal. Alhamdulillah. Esok pagi pun batal. Mana nak pergi? Cucu nak kahwin. Cucu dia. Cucu saya seorang je dia tinggalnya. Adik beradik tak ada. Opah ni pun dah tak ada. Tinggal tu je ada ya. Dia terpaksa dia kalau pergi. Mana banyak. Study seorang je ke? Ada anak bawa. Anak saya yang bawa tahu. Anak saya yang apa tu? Yang ADO tu. Tahu? Tengok. Muka tak bunyi. Sekian aku qauli hadza. Ada nak solat ada? Ada nak pinjam? Ada nak bangkang? Tak ada lah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir